Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah kesihatan iaitu gaya hidup sihat. Bagi tugasan kedua, subjek kecergasan dan kesejahteraan hidup CSR 2031. Okay, next. Okay, next. Okay. Nama saya ialah Siti Nazira binti Muhammad Nawawi. Di nombor pentri D202011092468 mengambil kos AE02 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Okay, next. Okay, hari ini saya akan menyampaikan ceramah kesihatan iaitu gaya hidup sihat berkaitan kecergasan dan kesihatan. Okay, next. Okay, pengenalan. Bagi pengenalan, kesihatan aspek penting dalam kehidupan manusia dan menjadi aspek utama dalam kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau negara. Okey, tanpa disedari, corak pengambilan makanan harian menunjukkan secara jelas tahap kesihatan seseorang pada masa depan. Okey, you are what you eat adalah pepatah Inggeris yang menggambarkan tentang bagaimana makanan boleh mempengaruhi kehidupan seharian kita. Okey, meskipun ramai yang mengamalkan kesihatan, yang mengamalkan gaya hidup sihat, namun ramai juga yang tidak berdisiplin dalam isu membabitkan pengambilan makanan dan penjagaan kesihatan. Okey. Next, Kementerian Kesihatan Malaysia membuat kajian tentang kesedaran orang ramai berkaitan kesihatan dan hanya mendapati 6.6% sahaja rakyat Malaysia yang celik kesihatan berbanding dengan 12% rakyat Amerika Syarikat. Kajian itu mengambil kira pengetahuan tentang gaya pemakanan sihat termasuk pengambilan kalori, jumlah hidangan dan pengambilan lemak. Okay, next. Okay, apa itu yang dimaksudkan dengan celik kesihatan? Okay, celik kesihatan tu bermaksud seseorang itu mampu menerima, memproses serta memahami maklumat asas kesihatan, sekaligus dapat menjalani serta mengekang cara hidup yang sihat. Okay, next. Kita juga tidak boleh bergantung kepada sistem dan kemudahan kesihatan semata-mata jika konsep gaya hidup yang kita amalkan tidak betul. Jika konsep gaya hidup yang betul tidak diamalkan, kesihatan juga tidak hanya melibatkan soal makanan tetapi berkait rapat dengan proses gaya hidup sihat seperti penjagaan diri dan emosi. Selain pengambilan makanan tidak seimbang, merokok dan alkohol, masalah emosi dan tekanan juga merupakan salah satu punca kesihatan kita merosot dan kemudian harinya timbullah masalah penyakit. World Health Organization WHO mengatakan bahawa kesihatan yang baik turut merangkumi kesihatan mental bukan fizikal semata-mata. Ini menunjukkan bahawa komponen kesihatan mental dalam kehidupan seseorang sangat penting. Jika kesihatan mental kita terjejas, ia juga boleh menyebabkan gejala fizikal kerana ia saling berkait hubungan. Okay, next. Okay. Apa itu yang dimaksudkan dengan gaya hidup sihat? Okay. Gaya hidup sihat ditakrikan sebagai satu proses atau amalan kesihatan ke arah perubahan hidup yang memuaskan. Ianya meliputi pelbagai aspek termasuk penjagaan pemakanan yang seimbang, bersenang, mengawal tekanan atau stres, menghindari ianya bagi memastikan diri kita terhindar daripada aktiviti yang negatif dan berisiko. Okay, next. Apa itu matlamat gaya hidup sihat? Okay. Matlamat gaya hidup sihat itu membentuk individu yang sihat dari aspek jasmani, mental dan rohani. Ia juga bermatlamat untuk melahirkan sebuah masyarakat yang cergas dan aktif, tidak kira peringkat umur dan taraf hidup sama ada tua atau muda, kaya atau miskin. So, semua orang mestilah mengamalkan gaya hidup sihat. Okay, next. Matlamat yang seterusnya ialah bebas dari sebarang penyakit seperti sakit jantung. Jika kita mengamalkan gaya hidup sihat, kita dapat mengelakkan diri kita daripada pelbagai penyakit seperti kencing manis,
penyakit jantung dan sebagainya. Okay, next ialah komponen-komponen gaya hidup sihat bagi kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Ianya berkaitan dengan fungsi fisiologi dan fisiologi. Okay, ianya berkaitan dengan emosi kita dalaman. Okay, next. Okay, next ialah daya tahan kardiovaskular. Apa itu daya tahan kardiovaskular? Daya tahan kardiovaskular ini berkaitan dengan jantung, iaitu sistem kardiorespirasi kita. Okay, next. Daya tahan kardiovaskular ni ialah sistem peredaran darah dan paru-paru untuk berfungsi lebih cekap, dan ia berkemampuan untuk mengedarkan darah dan oksigen ke seluruh badan semasa sesuatu aktiviti senaman dilakukan. Okay, next. Next ialah daya ketahanan otot. Apa itu daya ketahanan otot? Okey, ia merupakan keupayaan otot atau sekumpulan otot tulang melakukan pergerakan atau pengecutan untuk beberapa waktu yang lama atau ulangan yang tinggi. Okey, next. Okey. Next ialah kekuatan otot. Apa itu kekuatan otot? Okey, kekuatan otot merujuk kepada kuasa atau tenaga maksimal yang dapat dijanakan oleh sesuatu atau sekumpulan otot rangka seperti bila kita bermain gym, kita memerlukan kekuatan dan tenaga kita. Okey, next ialah kecergasan berlandaskan perlakuan motor. Ini penting untuk individu. Biasanya atlet yang mempunyai daya tahan dan berprestasi seperti pelari pecut. Okay, next ialah 6 komponen. Okay. Yang pertama ialah koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi ialah berkait rapat dengan keberkesanan dan keseragaman yang cekap dalam pergerakan tubuh badan seseorang individu. Okay, next ialah imbangan. Okay, imbangan ialah, apa itu imbangan? Okay, imbangan tu ialah kebolehan seseorang mengekalkan keseimbangan apabila pusat graviti seseorang dan dasar menyokongnya diubah. Okay, ia juga dapat mengekalkan kedudukan ini semasa melakukannya ketika berdiri atau diam. Okay, next. Ianya gabungan kekuatan otot dan kelajuan. Merupakan keupayaan seseorang melakukan pergerakan pantas yang mengejutkan dalam jangka masa yang singkat dengan kecekapan yang tinggi. Biasanya kuasa dihasilkan daripada penguncupan otot yang kuat dalam masa yang singkat. Okay, next ialah ketangkasan. Apa itu ketangkasan? Ketangkasan ialah merupakan kebolehan seseorang mengubah arah pergerakan secara pantas dan cekap. Ia juga menukar kedudukan di ruang tertentu secara kemas dan mudah. Contohnya ketangkasan ni biasanya kita dapat lihat bila seseorang bermain rugby. Okay, next. Masa tindak balas. Apa itu masa tindak balas? Masa tindak balas ialah satu jangka masa yang diambil untuk bergerak dan bertindak selepas menerima rangsangan untuk berbuat demikian. Ia selalu dikaitkan dengan faktor deria, penglihatan dan pendengaran. Contohnya, masa tindak balas. Contohnya bila tangan kita terkena sesuatu yang panas, automatik kita akan tangan kita akan bergerak. Okay, next ialah kelajuan. Apa itu kelajuan? Okay. Kelajuan ialah keupayaan seseorang individu melakukan pergerakan berturut-turut dengan pantas dalam masa yang singkat mengikut sesuatu arah. Kelajuan individu berkait rapat dengan masa tindak balas. Okay, next. Okay, next ialah
regangan atau kelunturan. Okey. Elemen ini akan mengizinkan pergerakan anggota sendi dengan bebas pada daya tahan otot, fleksibel komposisi badan. Okey. Biasanya kita buat regangan sebelum melakukan sesuatu aktiviti. Okey, next ialah pelakuan motor. Pelakuan motor ialah fungsi dan kemampuan individu bertanding dalam aktiviti sukan dengan lebih bertenaga, berdaya kuasa, kuat, berdaya tahan dan berkemahiran. Okay, next ialah apa komponen-komponen dalam pelakuan motor. Okay, ianya antaranya ialah kepantasan, imbangan, ketangkasan, kuasa, masa reaksi, koordinasi. Okay, next. Okay, apa yang kita akan dapat bila kita mengamalkan gaya hidup sihat. Okay, antara kesan positif yang akan kita dapat jika kita mengamalkan gaya hidup sihat ialah kecergasan fizikal merupakan aspek yang penting dalam anggota badan. Senaman yang dilakukan secara tetap dan mengikut cara yang betul, tetap dan berterusan akan mempertingkatkan sistem fisiologi tubuh badan anda. So, kita akan menjadi lebih sihat. Okay, next ialah kadar denyutan jantung akan meningkat pada kadar kerja yang ditetapkan. Maksudnya kita tidak akan, bila kita selalu buat aktiviti, so kita tidak akan mudah cepat letih. Okey. Perubahan ini mempertingkatkan kekuatan otot jantung untuk mengepan darah pada volume yang banyak melalui kadar denyutan yang paling minimal. Ianya daripada kesan ni kita dapat mengelakkan daripada masalah penyakit jantung. Okey, next ialah kesan positif yang seterusnya ialah perubahan akan berlaku pada tahap ketahanan jantung, mampu untuk melakukan kerja mengepalkan darah dalam satu jangka masa yang lama tanpa kepenatan. Ianya bagi melatih diri kita supaya terbiasa dengan melakukan pelbagai senaman supaya kita tidak mudah penat. Okay, next kesan positif yang seterusnya ialah ini akan meningkatkan daya tahan aerobik. Okey. Kadar sistem keupayaan respiratori anda juga akan meningkat ke kadar yang lebih tinggi. Okey, next kesan positif sebenarnya. Ianya juga akan membuatkan anda berupaya bernafas dengan lebih baik dan kuat. Okey, next. Kadar pengambilan oksigen meningkatkan bekalan oksigen ke sel-sel dalam tubuh badan anda, membuat sel-sel badan dapat bekerja dengan lebih efisien. So, tak ada alasan lagi untuk kita bekerja dalam keadaan letih. Ianya membantu kita bekerja dengan lebih efisien. Okey, next ialah kadar tahap kekuatan otot, kuasa, kecergasan, ketangkasan dan koordinasi anda juga akan bertambah. Dan anda juga akan menjadi seseorang individu yang lebih bertenaga berbanding sebelumnya. Okey, next ialah berupaya melakukan sebarang aktiviti fizikal dengan lebih lama tanpa mudah mengalami kepenatan. So, anda tidak akan mudah mengalami kepenatan bila melakukan aktiviti. Okey, kesimpulan. Kecergasan dan kesihatan adalah dua perkara yang berkaitan pada saling berhubungan. Tanpa kecergasan dan kesihatan yang baik, kita tidak akan mampu melakukan tugasan harian dengan cepat. Okay. Berlaku kekurangan tenaga dalam badan untuk bertindak balas dengan perkara yang tidak diduga dan menyebabkan penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, koronari, angin amar, tekanan darah tinggi memberi ancaman kepada kita. Next ialah bersenam penting untuk mengekalkan tahap kecergasan. Amalan ini penting untuk kesihatan tubuh badan kita dan otot kita semua. Ianya bagi memastikan kita dapat hidup dengan sihat dan sejahtera. Okay, that's all daripada saya. Semoga anda semua mendapat manfaat dan ilmu yang dapat dijadikan amalan. Sekian, terima kasih.